Okey, salam semua. Yang ni kita nak buat siri yang kedua lah. Kita nak itu tu yang pertama kan tu kita penyatuan. Ini kita nak cerita tentang cermin diri. Cermin diri ni dia umpama penghadapan manusia. Manusia ni kena berhadap dengan perkara-perkara yang macam ni. Antara itu kita cermin diri. Cermin diri ni sebenarnya ada dalam diri kita ni. Antara dalam diri kita. Bukan kita cermin saja. Kayu pengukur, timbang, neraca ada kat kita. Macam mana kita nak guna? Kita kalau kita gunakan akal kita kan, kita nak buat satu keputusan. Kita tak kerti nak buat satu keputusan. Mana nak buat satu keputusan? Macam mana aku nak buat keputusan? Aku tak tahu. Okey, di situ gunalah kayu pengukur yang mana panjang, yang mana pendek. Yang mana lebih bagus. Timbang tengok. Di situ dah nampak yang mana satu panjang, yang mana satu berat. Itu satu keputusan. Itu cara nak guna pengukur dan timbang dalam diri kita, saudara. Yang ni kita nak cerita tentang cermin diri. Kita ada cermin sebenarnya. Kita nak guna cermin diri kita. Kita nak berhadap dengan manusia ni. Manusia kena berhadap dengan perkara-perkara yang macam ni. Ni kita kena ambil tahu lah, kan? Asal usul kita, kan? Kejadian kita ni macam mana, kan? Ni apa ni? Apa ni? Kita ni satu tulang, tahu tak? Satu tulang yang dibungkus dengan daging. Tahu tak? Siap. Kan? Tahu? Ini satu, kita ni satu tulang yang dibungkus dengan daging. Asal tulang kita tu daripada apa? Asal tulang kita tu daripada sekumpal daging. Asal sekumpal daging kita tu daripada apa? Sekumpal darah. Sekumpal darah. Okay. Asal sekumpal darah? Dari sekumpal mani. Dari titis mani. Entah pun, kan? Lepas tu asal mani. Asal mani itu dia daripada tanah. Saripati tanah. Saudara, yang mana bapa mak kita duk makan ni. Daripada hasil pati tanah tu, hasil bertanah. Kan? Itu daripada mani tadi tu. Datangnya daripada tanah. Daripada mana datangnya dari tanah? Asal kita. Tanah asalnya daripada ayam. Di mana datangnya, daripada asalnya ayam? Asal ayam ni dia daripada angin. Daripada tanah, kan? Asal tanah daripada ayam. Asal ayam daripada angin. Asal angin? Api. Asal angin daripada api. Asal api? Asal api dari Nur Muhammad. Saya perlu tahu daripada Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad? Daripada Nurullah. Asal daripada Nurullah? Daripada rahsia Allah. Zatullah daripada rahsia Allah. Itulah tajalinya, kehadirannya kita sampai ke sini. Itu kita cerita, kita ghostan, patah balik. Kita tak mau cerita lagi, kita tak mau cerita daripada sana, kita keluar main. Kan? Ini semua kita kena melalui martabat 7 lah apa semua. Tapi ini kita nak kisahkan cermin diri ni, dia adalah satu dalam kisah-kisah martabat 7 juga. Kita nak cerminkan diri kita, kan? Kita tahu, tengok kita ni daripada tulang, daripada apa panggil daging, daripada darah, daripada mani, daripada tanah, daripada ayam, daripada angin, daripada api, kan? Api daripada Nur Muhammad, Nur Allah, bagi rahsia Allah, Zatullah. Ini wujudnya kita. Itu. Kan? Tapi kita melalui berbagai alam.
Jadi kita yang cermin diri kita. Kan? Adakah kita ni duduk dalam alam macam mana? Kan? Sebab Allah dah kata dah hang perhati. Kan? Langit dan bumi tu di sana banyak tunjuk dia. Kita tengok contoh. Kan? Contoh bab pokok. Kan? Kita tengok bab pokok. Pokok ni, dia ni, contoh pokok durian. Kan? Pokok durian kat minta tu. Pokok durian. Kan? Durian tu. Dia tinggi. Dia tahu ada sungai di sana. Dia nampak. Tapi bila hujan tak main, Allah tak bagi kat dia hujan kadang 2 minggu, 3 minggu. Dia bukan tak tahu ayam ada sana. Dia tak mau usaha nak pergi. Nampak? Dia tahu dia bila dia pergi dia dapat rezeki yang di situ. Dia tak boleh. Dia tunggu Allah berpanggil bagi dekat dia ayam atau siapa tu pergi siram. Ini dia kata ada manusia yang duduk lagu tu dalam keadaan. Dia duduk macam dalam pokok, alang kayu. Panggil alang kayu. Malah. Tunggu orang bagi ke dia. Ada juga pokok, lagi tak guna daripada pokok. Jadi jendalu. Dah lah dia tumpang orang kat situ. Dia pokok lain. Dia makan pokok tu, dia tumpang, dia belik-belik sampai kawan tu sampai tak bermayar lah mati gitu. Dah satu badan tu dia bagi, sampai tunggu pun dia selaput di sini. Habis. Yang tu lagi tak guna. Kita dah. Asyik tumpang orang lah. Rezeki nak. Nak ketiap, semua tak mau. Antara. Ini masalah lah. Tapi tak apalah, pokok. Dia bukan boleh berjalan, kalau pokok tu berjalan, mampu yang. Kita ayam tak ada kan. Lama tak ada ayam nak tahan. Kan, burung dia tahu. Tapi cari ayam. Pokok dia tak tahu lah, tapi. Kan, terdengar ada rezeki, aku nak usaha lah. Tapi pokok dan rian ni dia keluar hasil pula kat hang. Bagi. Dia lagi bagus daripada hang. Kena hang yang malas ni. Kita kalau duduk dalam alam tu jadi alam kayu. Betul tak? Ni itu satu cerita pasal bab alam. Kan? Kita tengok kita tak nak jadi macam pokok. Kan? Jadi benci lalu agak tumpang orang kan hidup memang mampu pun tu. Kita tak mau. Kita nak berdiri sendiri. Betul tak? Kita nak berdiri sendiri. Nak jadi macam mana? Nak jadi manusia. Lepas tu kita tengok pula. Kan? Tadi cerita pasal alam pokok ni apa panggil nak cerita tentang apa yang Allah firman dalam Quran ni. Kita nak faham. Kita nak cermin diri kita. Siapa kita ni sebenarnya? Kan? Okey. Bila kita ambil satu surah. Kan? Surah rampasan perang. Anfa'al ni. Surah rampasan perang. Ayat 22. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah. Ni binatang ni. Binatang yang paling buruk-buruk. Paling buruk di sisi Allah. Kan? Memang agak. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang peka dan tuli. Binatang yang buruk di sisi Allah ni orang peka dan tuli. Bukanlah kata orang yang kita cakap, "Oi, dia tak dengar." Dia tu memang peka. Ni peka dalam pendengaran ni. Tuli dalam penglihatan ni. Dia tak nampak. Binatang pun tahu lagi. Dia lagi tak tahu. Yang ni dia kata dalam surah rampasan perang tu ayat 22 tu. Sesungguhnya binatang yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli. Yang tidak mengerti apa-apa pun. Kata apa? Nak jadi macam tu lah kita. Nak duduk di alam binatang tak tahu apa. Kan? Ada lagi dalam surah tu juga. Surah 55, surah rampasan perang juga ayat 55. Sesungguhnya Allah kata firman ni. Ingat. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir. Dia kata binatang apa, dia kata orang kafir pula, orang kafir pula. Yang mana binatang ni? Kan? Kerana mereka itu tidak beriman. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir kerana mereka itu tidak beriman. Yang ni dia abang jelas. Tengok.
binatang ni orang ke? Kan? Bisa juga saya dengar cerita hewan natik ni, hewan natik. Kan? Yang Nabi Allah nak bawa naik bahtera. Dia dengan saudara dia. Saudara dia tu manusia lah. Dan hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Kan? Ada yang badan gemuk. Mulut tak berhenti makan, tak berhenti diam. Makannya. Macam lembu. Ada yang bagui. Jumpa Waalaikumsalam. Bagui. Mentang-mentang. Macam semut. Nak jumpa sangat. Kalau dia nak jumpa kawan-kawan tak salam pun, dia nak pergi tapi tak apalah. Dia jumpa boleh dia salam. Bagui. Ada yang panggil macam kucing. Nampak alim ya, malu ya. Belakang hang, dia balik. Macam-macam. Adakah hewan nanti ni hak tu? Sebab apa? Kan? Arwah tu kita kan. Cerita dia pasal hang cuba hang tengok tulang telungging hang. Tu lah ekor kita, dia kata. Tapi Allah dia tutup dengan kulit. Kalau dia tak tutup dengan kulit kat tulang telungging tu kan, dia bagi jongah tu, hang nampak dah. Dia keluar ekor cenik ya. Kan? Tengok babi jembok penyang tu. Kan? Lepas tu Allah dia tutup kita kat sini. Dia cuba pegang kat sini tengok. Naik atas ni kan. Kalau dia naik 2 inci cukup. Kan? Dia Allah dia tutup dengan debu rambut, dia tutup dengan kulit. Dia naik 2 inci kan. Biji yang kata hewan nanti tu. Rupa-rupanya kita ni binatang. Jadi kita kena keluar lah daripada kepompong binatang ni. Tak? Panggil macam binatang. Nampak tak? Macam kambing. Macam kambing. Dan panggil dia macam mana? Bila dia pergi cuk. Ngotok panggil. Lepas tu dia kerja nak bergaduh dengan orang apa semua. Ada juga manusia yang duduk alam macam tu. Jadi ini salah satu alam asam tak? Dia satu macamnya dia bahagi tak? Dia binatang ni banyak. Pokok pun ada juga manusia yang panggil macam pokok. Ya Allah pun kata dalam Quran, hang tengok pokok tu, dia kata pokok tu kan banyak petunjuk. Setiapnya semua menjulang ke langit. Ada juga yang pergi gitulah dia menjulang juga. Mana pun kena dia menjulang ke langit. Tapi ada juga yang tumpang jalan ni. Hang jadi macam tu ke? Pengang. Kan? Hang tengok macam ayam. Kan? Lepas dah ada perempuan, sudahlah. Tak cukup dia nak pergi cari lagi. Tak patut. Kan? Kalau hang kemampuan tak apalah. Bukan tak boleh benda ni semua. Panggil macam kambing. Mengotok. Panggil macam kucing. Nampak ya alis. Belakang hang. Dia curi tu. Kita pula kucing banyak kita nampak panggil kan. Kan? Ada juga yang bagus. Tapi banyak kan macam tu lah. Kan? Panggil tu. Ada yang jadi macam jendalu. Tumpang orang. Jadi macam panggil nyamuk pun ada. Isap darah orang. Kerja kalau isap rokok. Main sekat. Jumpa orang lah sekat. Buka orang yang. Tunggu orang belanja. Orang punya kedekat. Buat kerja cari duit. Hang isap darah dia lah tu. Hang panggil macam nyamuk ke tepi. Kan? Nampaknya. Malih. Jadi kita kena keluar dari kepompong binatang ni. Betul tak? Kita kena keluar. Kita kena keluar. Kita nak kena jadi manusia tu. Okey. Dah terlepas dah. Kita buat ringkas saya sembang. Alam pokok. Dan alam hewan natik ni. Kita ada. Sampai Allah. Nabi Allah Sulaiman pun sembang dengan binatang pun. Kita nampak. Hewan natik ni tak tahu apa tu. Tidak jenuh dia sembang dengan kambing. Tak ada. Mereka ni. Tak faham. Duk gaduh ya. Kan senang nak pisahkan manusia tu gaduh tahu ke? Bila hang kena sebiji. Kalau binatang senang. Pegang kayu ya. Allah. Pegang ni kok kurung. Senang. Hang balik. Dia bawa senang. Jadi senang. Manusia lagi susah binatang ni. Kan? Dia tak mau nak duduk kawan dia duduk. Tengok. Dia cari pasal ya. Orang. Dia tak senang. Tengok. Kamu jadi macam muka. Siap. Kembang ikut. Kan? Kumpul kembang cantik lagi kembang. Itu kita tengok cacat ni. Cerita dia binatang tu. Kan? Kita tengok apa panggil cerita dia pula.
Kan? Ada lagi surah dalam Quran ni. Banyak cerita pasal itu. Tapi nak susun nanti lah. Nak sembang tak habis. Kita tengok pula kita tentang golongan jin, manusia dan syaitan. Siapa kita naknya? Macam tadi lah. Kalau kita tengok hewan nanti, kita cerminlah diri kita. Adakah kita ni hewan nanti? Allah dah bagi kat kita dah. Dalam bilik hang ada cermin, dalam bilik ayam ada cermin. Itu cermin lah. Hang nak tengok kata hewan nanti ni hampir tengok cermin dalam bilik ayam. Sebiji. Dia lah tu. Tu pandangan pertama. Lepas tu kita tengoklah ni. Kan dalam surah binatang ternak Al-An'am ni. Kan? Ayat 112. Dengar, Rasha. Betul. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh. Iaitu syaitan manusia dan jin. Allah bagi dekat panggil tiap-tiap Nabi itu musuh. Syaitan manusia dan jin. Syaitan manusia dan jin. Kan? Macam mana syaitan manusia ni? Syaitan manusia tu macam syaitan manusia dan jin manusia lah. Dia nak pilih betul lah syaitan manusia dan jin manusia lah. Dia nak pilih betul. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain. Jin boleh bersembang syaitan ni. Perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jin tipu syaitan tipu jin. Jin pun tipu jin pun ada. Syaitan tipu syaitan. Dia pilih betul. Kenapa? Sebab dia kata di sini sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Serta menipu kita ni. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Ini Allah punya atur cara. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Yang kata syaitan manusia. Allah SWT tinggal dia. Antara. Lepas tu kalau kita nak ambil surah 128, surah yang sama. Dan hari itu, waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, hai golongan jin. Masa Allah himpun mereka semua, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak manusia. Hai golongan jin, sesungguhnya kamu banyak manusia. Jadi manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Dia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Manusia lah jin ni. Kalau kasih nak tahu kan, nak tengok jin kan. Macam tu nak tahu orang tengok jin, nampi kat cermin. Cermin dalam bilik ayam. Ataupun betul juga nak tengok jin lah, tapi bilik ayam dia jin. Dan cermin tu. Ya Tuhan kami. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia. Saya kita ulang balik lah. Dan hari itu waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebahagian, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali Allah mengkehendaki. Kecuali Allah menghendaki ini kira atas kuasa Allah lah. Mana dia nak simpan dalam tu, duduklah set. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Kita nak cerita saat ni tentang jin tu, jin yang manusia, syaitan manusia tu. Benar tak? Kita nak habiskan ayat tu. Kalau kita tengok dalam ayat 130, sama ayat tu juga. Tapi dia ni ke depan. Hai golongan jin dan manusia.
apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Allah firman ni. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Rasul-rasul tu utusan-utusan lah. Kan? Utusan-utusan, belum datang utusan-utusan dari golongan kamu sendiri. Maknanya jin pun ada utusan. Ada rasul. Sebab dia kata di sini, hai golongan jin dan manusia. Manusia ada rasul, kita tahulah. Tapi jin pun ada rasul. Macam mana ni? Adanya orang manusia tu masih duduk dalam keadaan jin. Dia tak boleh keluar. Tapi tak apalah. Ada juga jin Islam. Gue juga. Ada juga yang mencuri ni. Kita boleh kenal yang bersikap jin macam mana. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari itu? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tak payah, kami pun tahu mana kami nak pergi. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Dunia telah menipu mereka. Dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingkar. Tu yang kata Allah kata macam binatang pekak tinggi tu. Abang tak ada makan enggak, tak faham. Antara depa ingkar lah. Depa ni. Itu kita tengok apa panggil antara jin, manusia dan syaitan. Bagi aku kalau aku nak tengok syaitan, aku pergi tengok di cerminnya. Dia muka syaitan. Handsome juga. Dia pun ahli penyelam juga. Dia pun ahli keinginan juga. Hantar ni dia pun jelas. Allah kata dalam Quran, setan-setan itu adalah ahli-ahli bangunan dan ahli-ahli penyelam. Hanya dengan dengan dia. Hang naik setingkat langit, dia pun boleh naik. Hang turun satu tingkat bawah, dia pun turun. Sebab dia pun menyelam juga. Anda, dia nak ganggu hang mau tahu. Nak sampai hang boleh rejam dia. Auzubillah min syaitanir rajim bahasa Arab tu kan. Aku berpohon pelindung dari setan yang direjam. Hang kena rejam dia. Rejam dia, jangan bagi dia naik. Memang dia akan naik. Dia akan nak naik juga. Rejam apa tapak kaki kiri yang tu. Dia tak akan naik. Dia ada orang-orang yang dia boleh pi. Ada orang yang tak boleh pi. Tapi macam mana dia tak boleh nak pi, jadi semua kena belajar lah. Sampai dia pun malas nak pinjam. Yang ni semua orang kena belajar lah. Orang dapat, orang kenal setan tu. Yang penting nak kenal diri lah. Bila hang kenal diri tu, hang senang lah. Hang boleh jadi manusia. Ni daripada alam aksam tadi ni, kita duduk ni. Banyak pecahan dia. Antara, tu, tang tu, kita nak tengok cerita tentang, apa panggil, iblis pula. Iblis ni. Tadi setan, manusia lah, binatang lah, pokok lah, apa semua ni tengok tentang iblis pula. Kan? Dia kata, maka mereka dijungkit ayat Asy surah tu. Kan? Dalam Quran ada dua. Kita tengok. Satu kata pasal apa panggil penyak ni, satu musyawarah ni. Kan? Tapi bolehlah musyawarah ni kira lagi dia sebab apa cerita tu kan, Nabi Allah Harun dengan Nabi Allah Musa diutuskan pergi jumpa dengan nama Fir'aun ni. Kan depa takut dibunuh. Kan, tapi hang nak kena pi lah. Buat satu majlis lah. Sebab hang nak keluarkan Bani Israel tu. Di situ hang kena bercakap pandai lah. Daripada Allah semua. Kan, sampai hang boleh lempak tungkat apa semua. Keluar tangan hang putih apa semua. Kan, di situ. Kan, satu macam syair juga.
Satu-satu benda yang halus lah, benda ni kan buat kan. Tapi ada dalam satu perbincangan di situ. Sebab dia nak keluarkan Bani Israel tu. Last sekali yang ahli-ahli sihir pun turun tunduk sujud. Tang ni satu macam lah. Lepas kalah, penyair kalah. Hampa punya hujah-hujah tu kalah. Itu dia terima lah dengan si surah tu dengan penyair pun. Hujah-hujah hampa kalah. Musa punya hujah tu makan hampa. Tapi dari sisi syariat hang nampak tungkat tu lah. Segi hakikat hujah-hujah tu mati hampa. Sebab Ali dah kata kan, Maha Tinggi pedang Saidina Ali tu. Nampak tu kan. Pun dia cantik sekali ya. Maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat. Ayat 94 sampai 96. Para penyair itu asli surah itu. Dan bala tentera iblis semuanya. Mereka ni cerita kalau panjang, mereka ni orang-orang yang munafik ni semua lah. Dan dengan bala tentera iblis. Mereka berkata sedang mereka bertengkar dalam neraka. Mereka berkata-kata lah. Ikut hang apa semua. Tengkar hang pasal apa semua. Ni bala tentera iblis ni. Iblis ni hanya pada nama ya. Dia bukan ada pada rupa. Setan-setan ni, jin-jin ni. Dia hanya pada nama. Tentu juga Allah. Dia hanya pada nama. Tak ada pada rupa. Tapi tiap-tiap yang berupa, tentu ada nama. Tentu yang nama tentu berupa. Tentu ada Nabi Isbat dia. Kita dah boleh kita belajar tentang bab Nabi Isbat kan. Dan tentu ada. Kan? Tentu juga tengok cerita tentang siapa yang tak setuju. Bukan Azazi. Azazi itu salah satu malaikat Mukaribin. Yang kata malaikat Mukaribin. Ingat siapa dia? Allah cukup sayang dia. Dia paling tinggi dia punya ni. Kan? Banyak orang cerita pasal dia. Kan? Tapi yang tak setuju tu iblis. Iblis itu durhaka. Dia tak mau balik, dia tak mau sujud. Dia sombong. Ada 2 ayat tak silap dalam Quran. Satu dia durhaka, satu dia sombong, dia tak mau sujud. Sebab dia kata untuk buat dia tanah apa semua. Dia tak mau sujud. Dia sombong, dia durhaka. Durhaka ni lah. Hanya pada nama. Tak ada pada rupa. Nak tengok rupa, hampir tengok cermin lah. Aku betul juga aku nak tengok iblis, aku tengok cermin ya. Kan? Tapi benda-benda ni semua hang kena terlepas. Hang kena terlepas ni semua. Sebab iblis itu juga kita sebenarnya kalau kita cermin diri kita nak hadap dengan manusia ni kena hadap benda ni semua. Sebab dalam alam asam dulu tu belum naik tingkat lagi tu. Tu naik tingkat kena selam juga, bukan naik saja. Ada ulama yang ajar abang kita naik saja. Selam dia tak ada, praktik satu week tak ajar. Untuk pengetahuannya. Bila kita kata ya. Orang tu kata ya hang dah titik ya. Dah titik. Dia gitu hang anggap tapi hang tak faham. Tapi tak apalah hang dengar kan. Bila Quran tu dia kena berlaku kat hang, dah berlaku kat hang baru hang faham. Nah tak tu dia suruh hang baca Quran tu pelan-pelan. Sebelum aku wahyu kan. Hang faham barulah hang sambung. Tak faham tutup hidung lah saya cakap tu. Itu kan. Tentu. Tu cerita bab iblis kan. Kalau kita cerita pula bab apa panggil insan, manusia ni. Kan? Sini ada satu surah. Kan? Kita tengok kan surah bintang. An-Nam. An-Nam gitu. 1 sampai 12. Demi bintang ketika terbenam. Ini satu. Demi bintang ketika terbenam ni. Menyerap. Waktu bila tu? Subuh lah. Nak hilang, matahari nak naik, bintang tenggelam lah. Kan? Kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru. Kawanmu tidak sesat dan tak keliru.
Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemahuan nafsunya. Dia kata di sini, apa yang diucap tu bukan menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu, ilham, yang diwahyukan, yang diilhamkan. Yang diajar kepadanya oleh yang sangat kuat. Saya fikir, kalau kuat suara dia, tak Allah, yang ni semua. Kan? Yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Menampakkan diri dengan rupa yang asli. Ayat ni, nombor 6 ni. Yang mempunyai akal yang cerdas dan menampakkan diri dengan rupa yang asli. Dia bukan ayam, dia bukan kambing, dia bukan pokok, dia bukan setan, dia bukan iblis. Dia kira-kira nak pergi tahap wali lah. Tak tahap Nabi, tak tahap utusan Nabi pada pembenar. Orang yang lulus, orang yang membenar banyak jadilah hang Nabi. Kalau hang jadi macam apa orang bisa nama bakar atau apa cara-cara lagu tu, dia lah kasih dia, hang ikut semua buat. Dia kasih kita baca peringkat-peringkat tu. Utusan lain pula. Utusan kita bila kita kata rasul tu, kita kita fikir satu macam yang benda halus dia. Utusannya benda ni cakap utusan, kita boleh nampak. Betul ya? Bila kita kata rasul lain lah, wahyu. Bila kita wahyu kita tak dapat. Wahyu tu ilhamnya. Dia suruh macam bulan belum aku ilhamkan. Faham tu. Aku membayangkan surah tu lah. Yang aku lah yang memanjangkan bayang-bayang, aku lah yang memendekkan dekat mana bayang tu, aku tarik di pelan-pelan. Dia perlu nampak bayang tu dah kan matahari. Aku bayang tu penuh dengan petunjuk dekat bayang tu dah. Matahari menjadikan penuh petunjuk dekat bayang tu. Dia perlu nampak matahari dengan bayang lah. Pokok tarian dengan bayang ke apa-apa dia dengan bayang. Bukan itu. Itu pokok. Mutasyabihat dia lain. Ini tafsiran dia. Tapi anak pi tafsiran ni hang kena pi satu macam lah. Bab ilmu makrifah lah. Apa semua hang kena lalu dulu. Ini. Yang punya akal yang cerdas menampakkan diri dengan rupa yang asli. Sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat. Tu manusia ni. Sedang ia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat. Lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat dua hujung. Busur panah. Atau lebih dekat lagi. Tahu busur panah tu? Atau lebih dekat lagi. Ini tak mahu urai lagi lah benda-benda yang di dalam. Kita baca ada rahsia yang di dalam rahsia yang kita tak bayar. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya yang Allah wahyukan. Ini cerita orang lah ni. Kan cerita pasal Allah, cerita pasal orang lah ni. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Apa yang Allah ilhamkan kepada. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Hati dia tak mendusta. Apa yang dia lihat, dia nampak dengan mata batin dia, mata luar dia. Dia tak butanya orang. Maka apakah kau hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dengarlah. Ini salah satu tafsiran lah. Betul tak? Kalau hang nak dengar, hang dapat faham, alhamdulillah lah. Sebab Allah yang kunci mati hati hang. Buat apa? Aku takkan untuk aku. Anak aku semua. Siapa yang boleh kongsi lah. Siapa yang tak boleh kongsi, tak payah lah. Tak payah lah. Aku pun tak tahu lah pasal orang. Enggak, siapa yang nak tahu, kita boleh kongsi. Itu ya. Itu. Ada lagi dalam surah satu lagi. Kita nak habis dah. Dalam satu surah lagi.
Surah angin yang berterbangan. Rizat tu ayat apa? Bahasa Arab kita tu cakap dia terang lah. Dari orang Malaysia. Dia kata dalam ayat 20. Dan di bumi itu terdapat tanda bagi orang-orang yang yakin. Kita tadi ya binatang yang panggil kita tadi lah. Panggil dia pokok hang di itu. Di bumi itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang yakin. Kan? Dan pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Tak tengoklah dia. Kan? Yang ni boleh hurai lagi, kita tak mahu masa panjang. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar, seperti kataan yang kamu ucapkan. Kita ni itu kira nak sampai jadi satu insan lah. Daripada alam aksam tu nak pergi ke alam insan, alam misal, alam arwah. Naik kena selam juga. Kan? Naik satu, selam satu. Naik dua, selam dua. Baru hang beli. Orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai 5. Kan? Dia kata apa? Allah firman apa di sini? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Maknanya boleh khusyuk dalam sembahyang. Boleh khusyuk. Tapi tak ramai lah yang dapat. Allah minta sikit ya. Carilah guru. Belajarlah. Yang dapatlah khusyuk. Dah dapat khusyuk sembahyang. Ini kira push. Seronok lah. Satu rahmat dan satu macam ya. Kan? Tapi hang kena melalui lah. Kenallah Allah. Hang kena sucikan diri hang. Allah dia Maha suci. Kan? Hang kungkung ayam, petai hati ayam semua hang sapu. Daging-daging semua hang makan. Bukan tak boleh makan. Nabi pesan, makanlah daging seminggu sekali. Nabi kata, kan? Dia haramkan benda-benda yang diharam. Dia halalkan makanan laut. Kan? Sebab ada faktor yang penting. Dan makan daging banyak. Dia asal dua darah. Allah haramkan darah. Dia pun asal dua darah. Kan? Tapi nak makan dah isi. Sampai kadang dalam nasi kandang kalau tengok dia masak-masak apa makan tiga tanpa ayam. Telur tu dah darah tu. Darah tu. Kita makan. Haram tu. Tak boleh. Hati-hati tu. Tak boleh. Hati turun ke hati. Hang tengok perangai. Anak kucing kita ada seekor hati yang macam mana. Angsa kita ada. Ayam kita ada macam-macam kita ada. Pokok macam-macam pokok kita ada. Menentang macam-macam menentang kita ada. Hang tengok perangai dia macam mana. Kan? Dia saja dia patut telur. Hati dia jahat. Dia kenan. Kawan tu meram dia elok. Lepas tu dia berak. Lepas tu satu je habis lingkup. Kalau kita termakan hati ayam tu. Hati dia turun ke hati. Ada yang bagus. Tapi takkan nak makan tu. Makan isi sudahlah. Yang darah-darah boring tak habis. Dia tak makan tu. Memang nak makan pun tak habis. Kan? Itu. Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Bila hang dah suci, hang mengenali, yang belajar, dapatlah khusyuk. Kan? Lepas khusyuk ni seronok lah hang sembahyang. Sekali je hang sembahyang. Tu juga. Ada yang 70 tahun sembahyang pun. Tadi pihak. Itu ya. Ini kita kena belajar. Orang-orang yang menjauhi perbuatan. Kita ulang balik. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang khusyuk dalam sembahyang. Orang-orang yang menjauhi perbuatan yang tidak berguna. Jadi macam ni lalu tu. Jadi panggil macam ayam menentang tu. Kenapa buat situ tu? Saya cerita topik ni. Kan? Jadi orang-orang yang menjauhi perbuatan yang tidak berguna tu. Orang-orang yang menunaikan zakat. Kan? Dapat setengah, bagilah setengah. Kan? Bagilah pinjam ke Allah. Allah kata nak buat tu. Siapa nak pinjamkan kat aku orang bagi lipat ganda. Ini yang takut. Ini semua. Benar tak? Orang-orang yang menjaga kemaluannya.
Kalau panggil macam ayam, panggil macam ni. Tapi orang sambung ke ayat tu, dia cerita pasal Allah ni dia cerdik. Dia, ayat Muhammad dengan tasbihat utama tu, dia celah, dia celah tu, dia bawa pergi ke hang kau lain dah. Antara dia nak bagi hang, tambah hang pula baca laju tu. Ni yang kata hang baca dalam bahasa Arab. Bahasa Arab hang laju lagi, hang tak tahu. Bahasa Melayu kalau hang laju pun hang tak tahu. Hang takkan tahunya. Teman-teman baca bahasa Arab. Allah cerita dia marah. Allah cerita untuk seronok. Hang duk fikir nak bagi sedap. Padahal cerita tu seronok kot. Sedih kot. Takut kot. Kena lakon lah. Kena sampaikan cara jaga abang semua. Macam tu lah kalau dia amaran. Hambatan sekut. Apa benda gambar sunat-sunat di bawahnya. Ni kan ada lagu tu. Betul tak? Ini orang beliau. Orang beliau. Tapi tak apalah. Nak jadi dah Allah lah letak hang macam tu. Jalan lah. Dia buat baik-baik lah. Jangan nak buat perkara yang tak baik. Jadilah hang orang yang beriman. Untunglah hang. Apa yang Allah ilhamkan. Tunjuk hang guna yang tu. Jadi orang beriman. Ada juga dia ilhamkan kefasikan. Pergilah orang ni. Dia cuma orang tak puas, dia tak sama dengan orang beriman ni. Baca surah Al-Raf, tempat tinggi tu tahu. Kan tempat tak atas tu. Al-Raf kan. Baca Quran itu. Kan? Okey. Surah last sekali. Kan? Surah last sekali lah. Berpeluh ya. Surah Kerajaan. Al-Mulk. Al-Mulk. Ayat 26. Kan? Anak ada umur 10 tahun. Dia jawab macam ni. Kan? Mungkin dia tahu, kan tak? Tanya dia itu ni pasal apa kita duduk dalam syurga, kita makan tak berak. Kita bukan makan buah tu dah. Kita makan zat dia je nak berak, nak micin. Tak tahu no. Itu umur 8 tahun 9 tahun. Khasya Muhammad. Hujatul Muhammad tu menjadi hujatul lah. Muhammad, Hujatul Muhammad, Khasya Muhammad ni sama. Ataupun nak begitu. Kan? Pohon petunjuk yang senang petunjuk dekat Allah. Cahaya atas cahaya. Surah Kerajaan ni ayat 26. Katakanlah, sesungguhnya ilmu hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Itu dia. Kita tutup dengan ayat Quran dia. Dia kata, sesungguhnya ilmu hanya pada sisi Allah. Ini ilmu Allah semua. Aku tak berdaya apa. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Sebenarnya Quran kan, yang dia kata 7 ayat yang baca berulang-ulang. Yang itu kita buat sikit kan, yang baca berulang-ulang tu kan, 7 ayat yang baca berulang-ulang dia kan. Kita baca, kita semayang jalankan pada mereka kan. Kita buat itu. Ada yang tak cuci hati kan, baca banyak yang tahu dia kan, berilmu sudin kan, semua tu. Saya ingat ni semua kita kena belajar lah. Kan? Kita kena belajar. Kita pun dibuat lagi. Kita buat atas penjelasan, penguraian atas Al-Quran. Kita dah ulang Quran tu. Kan? Jadi bacalah Quran tu. Yang kita faham ni kira baca ayat 7 yang berulang-ulang tu. Sebab ayat tu pembukaan, ayat tu dah penutup. Sebab dia kesimpulan. Bila hang habis baca ayat semua dah habis, surah Ikhlas apa semua dah habis, kan dia lagi tinggi. Dia lagi tinggi. Nampak? Dia lagi tinggi. Lepas tu sampai ayat habis tu hang nak patah balik. Sebab penutup tu adalah pembukaan. Kesimpulan, segala puji bagi Allah. Hang puji siapa? Kalau hantar manfaat dia, hantar akan sifat dia, asma dia, kan akan rahsia zat dia, hantar lah nak puji siapa. Nampak tak? Kita jangan silap kan ni semua.
Itu dulu lah. Kita ingat. Kita sambung lagi dah buat siri-siri lagi. Okay, nah. Salam semua.